hakikatnya mereka ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 7,000 dari para perempuan, 14,000 orang daripada laki-laki seluruh dunia yang tak mengikut, iaitu jejak langkah Dajjal. Dajjal ni dia akan hasut. Dan tenteranya yang cukup ramai iaitu di kalangan syaitan. Syaitan pula ada dua. Satu syaitan yang jenis keturunan Banul Jan, keturunan jin. Syaitan-syaitan yang jenis jin. Dan yang kedua daripada syaitan Banul Ins, iaitu syaitan-syaitan daripada di kalangan manusia. Syaitan di kalangan jin dan juga syaitan di kalangan manusia. Dua-dua ni main peranan yang sama. Bagaimana mencari jalan untuk menyesatkan umat Islam. Bagaimana untuk mencari jalan untuk umat Islam ni, orang yang mana yang dekati Islam ni jauh daripada agama mereka. Ini yang mereka lakukan. Merata-rata mereka buat. Berbagai-bagai yang mereka lakukan. Sehingga hari ini orang jarang main masjid. Ramai orang tertewas. Di Perwaja ni pun kita tengok surah Perwaja pun alhamdulillah pada malam ni. Kalau nak ikut pun tak ramai. Siapa yang ada pada malam ni tak ramai mana lagi. Kita berbanding dengan Jumaat, ramai. Semayang raya sekali dengan muslimat penuh. Tu yang mengaji. Kita kena mengaji yang mana saya sebut tadi ini, bahawa kita kena ada cita-cita dalam diri kita ini sebagai ulama. Kita duk berdoa, Allahumma ahlina bihayatina ulama, ya Allah hidupkanlah aku sebagai kehidupan ulama. Macam mana nak hidup dengan ulama? Iaitu dengan kita mengaji. Untuk apa kita mengaji? Untuk selamatkan kita di akhirat nanti. Karena kita akan hadapi satu fitnah, satu keadaan, satu perkara yang mana yang cukup menguji keimanan kita pada gelombang sakaratul maut. Imam Fakhrul Razi, Syekh Fakhrul Razi rahimahullah ta'ala, seorang ulama tafsir yang mengarang kitab tafsir Fakhrul Razi, yang beliau kata bagaimana keadaan orang gelombang sakaratul maut, yang diancam, yang digoda, yang syaitan ini cuba memisahkan Islam daripada dirinya, keluarkan iman daripada dirinya, hujah demi hujah, hujah demi hujah, sehingga ada setengah, sehingga tinggal satu lagi hujah, iaitu hujah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala benda yang baru. Kalau tak tahu ni macam mana nak jawab? Allahu Akbar. Ni yang kita cukup takut. Tunggu mengajilah. No? Tapi kita cukup sedih. Masyarakat kita pada hari ini tak berapa suka kepada majlis ilmu. Tak berapa suka kepada majlis ilmu. Mereka lebih suka kepada politik. Dan tak boleh langsung buat masuk politik dalam masjid. Bila ceramah, kalau fatwa petik orang politik, lepas pulang setengah-setengah masjid lah. Masjid Kuaja insya-Allah. Kadang-kadang orang saya orang. Tak pernah kadang-kadang tepi masjid-masjid yang dalam kampung-kampung hak dengung-dengung punya. Pesan siap ustaz, jangan cengeng ustaz. Kadang-kadang kita jumpa ustaz, macam mana mereka boleh jemput ustaz ni? Allahu Akbar. Jenis orang tak apa nak kenal payah lah. Jadi kalau ketik tempat saya taman, adalah satu taman di kawasan. Cari bergaduh nak cari ustaz majang. Hak ni kata aku nak cari ustaz, yang ni cari ustaz. Bila yang kita ni orang-orang jemaah masjid, orang-orang PAH ni cari ustaz, nak mengajak cari buat main tak dapat, tak mahu. Kami tak mahu ustaz ni. Ustaz ni jauh. Tu nak cari mana? Nak cari ustaz kami. Apa cari?
Cari rata cerah tak jumpa. Walaupun di baling ni tubuh iaitu persatuan satu pertubuhan Maulana. Nama pun. Yang dirasmi oleh orang yang. Tu pun cari tak jumpa. Depan mai lah kelimai jumpa saya, ustaz nak minta kuliah. Mai nak jumpa ustaz, mai ustaz nak minta ustaz kuliah di surau kami. Tu kah saya kata tak apalah, insya-Allah. Depa berencana kaya rendah kami dah dapat ustaz. Ustaz ni bukan ustaz pahnya. Rupanya puak-puak ni jangan pergi masjid. Depa tak mayang masjid pula gede, pergi masjid lain. Saya pula duduk tempat saya tu, rumah saya tu Taman Muslim. Nama Taman Muslim. Satu-satunya saya kata taman yang saya jumpa nama Muslim. Tapi daripada 100 rumah, sebuah 100 buah rumah lebih itu, berapa keluarga saja yang mana yang sebelah kita, halal semua dulu. Lepas tu ustaz ni duduk dalam taman ni, ustaz ni mesti bingung. Orang kalau kata kejut, depan dia nampak tidak macam mana ustaz depan ni. Siapa ustaz depan? Kita pun kelang kabut lah, cari. Kalau kita tengok-tengok ustaz ni, hampa silap orang. Hampa tolak Ustaz Amri. Sebab Ustaz Amri ni JK Cawangan. JK Pah Cawangan. Mereka tolak Ustaz Ketua Pemuda Merebut. Mereka kata sebab setiap usaha cawangan. Mereka tak tahu kita JK kawasan. Patolak biar cawangan, biar kawasan. Allahu Akbar. Sebab tak tahu. Nak pergi tu pun Allahu Akbar. Orang besar macam-macam. Dia pernah khutbah di beberapa masjid besar. Siap ustaz, seluruh ustaz nak jangan macam khutbah perwajah. Jangan macam khutbah masjid batu. Saya kalau tengok lagi takut orang nampak masuk ke ustaz. Saya dah sejarah di belakang. Sebab lah ni kau orang takut sahabat saya Ustaz Man Cik Meng Sungai Tani menyampaikan kuliah di masjid Mata Masyam. Masjid yang Datuk K buat. Hak imam tidak tak dengar tu lah. Dah jumpa Masjid Tino Haizah. Masjid tu nak buat demonstrasi depan masjid. Ustaz Man Cik Meng Sungai Tani tengah menyampaikan kuliah. Masuk tanya ustaz ni belah mana? Pah kano. Kalau bah, kalau hijau tolong berhenti lah ni. Kalau tidak kami masuk serang. Mana tipuannya Samsing ni? Siapa yang ajak Samsing ni? Golongan mana yang timbulnya Samsing ni? Adakah di kalangan kita? Tidak sama sekali. Samsing ni kebanyakannya yang timbul sehingga tumpah darah dan sebagainya. Ini kebanyakannya boleh dikatakan kesemua daripada mereka. Peristiwa lubuk merbau sehingga ada orang yang gugur sebagai syahid di jalan Allah. Peristiwa berdarah, siapa yang buat? Siapa dia yang buat? Peristiwa Pemali yang gugur sehingga 14 orang syuhada, siapa yang buat? Peristiwa mana lagi? Di antaranya lagi peristiwa 3.0 bersih 3.0, siapa yang buat? Yang polis sebagai alat sampai pada hari ini masuk dalam Facebook di antaranya bagaimana polis dah muak dah, tak mau jadi dah alat dengan mereka ni, buat dosa besar saja. Dan terbaru di Gombak berlakunya tumpah darah. Siapa dia yang mula perkara ini? Bermula daripada mereka. Sebab apa? Sebab pemimpin mereka dah letakkan iaitu garis panduan. Kita mesti pertahankan Putrajaya walaupun sehingga titisan darah yang terakhir. Kita tahu dah dia pengalaman lama. Kita faham titisan darah yang terakhir itu bukan nak serang kita. Jangan bimbang. Dia dah tes dah. Pada tahun 2000 berapa saya tak apa nak ingat. Tes bom orang.
Atan toya. Dia bom walaupun dia ni tapi dia bagi bini dia. Hang try tengok bom agak-agak kecai nampak tu orang ni. Alhamdulillah berkecai habis bagi dia dah. Tak apa, aku akan berjuang sehingga titisan darah yang terakhir bila dah jadi berjaya aku nak bom diri aku. Tu dia. Jadi mampu dia. Siapa yang banyak bermula juga daripada mereka. Jadi kita nak selamatkan, tak mau bagi mereka mati kering lagu tu. Cari jalan macam mana untuk selamatkan mereka dengan kita memberi penjelasan. Kita bukannya nak kepada jawatan. Kita bukannya nak kepada harta seperti yang mereka impi-impikan. Kita bukannya nak kepada kedudukan yang mana yang istimewa. Tapi kita nak marzatillah, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan usaha mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukannya letakkan bahawa kita akan berjuang sehingga titisan darah yang terakhir, tapi kita berjuang sehingga selagi mana hayat masih ada dalam badan kita, ruh masih ada dalam badan kita, kita mesti berjuang untuk Islam, bukan untuk bangsa, bukan untuk iaitu semangat nasionalisme. Nasional iaitu semangat kebangsaan, bukan macam tu. Mereka hanya sekadar iaitu semangat kebangsaan. Orang yang berjuang kerana semangat kebangsaan ini adalah ahli nar, ahli neraka. Ustaz pandai-pandai sebut Ustaz, mentang-mentang kami ada barisan nasional, ada nasional belakang tu. Ustaz pandai-pandai sebut Ustaz. Bukan Ustaz pandai-pandai sebut. Peristiwa ni Nabi yang akui. Seorang yang mana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Qazman. Qazman ni iaitu orang yang mana yang cukup hebat. Beliau berjuang pertempuran dalam berjihad menegakkan agama Allah. Beliau berjuang. Beliau membunuh, menikam semua iaitu ramai orang kafir yang gugur di tangannya. Sahabat memuji Qazman sehinggalah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat memuji Qazman, tapi Qazman berkata, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qazman ahlun nar, Qazman ahli neraka. Sahabat bertanya, pasal ya Rasulullah? Nabi ulang 3 kali, Qazman ahlun nar. Bila sahabat bertanya kenapa, baru Nabi bagi tahu bahawa bagaimana Qazman ni. Kamu lihat siapa yang dia bunuh. Dia bunuh mereka yang bukan bangsa dia, yang selain daripada bangsa dia, yang tu dia bunuh. Adapun yang bangsa dia, dia tahu. Dia berjuang bukannya kerana Islam, kerana menaikkan, meninggikan kalimah Allah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau berjuang kerana apa? Untuk di atas semangat kebangsaan, menaikkan nama bangsa ya. Akhirnya mati bunuh diri. Tu Qazman, na'udzubillah min zalik. Beringat kita bagi tahu kat mereka, hampa nak jadi senasib dengan Qazman. Kami pun berjuang Islam juga. Macam mana hampa bisa? Kami ini berusaha mendaulatkan syariat Allah. Kami ada ustaz kami yang hebat-hebat dalam mentafsirkan ayat. Kita lihat bagaimana ustaz-ustaz mereka yang mana yang mereka kata yang cukup hebat.